Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam pelajaran KKQ tingkatan 3. Semua sihat ya? Saya harap semua pelajar tingkatan 3 2021 sihat bersama keluarga dan dijauhi daripada segala penyakit. Okay, kita sambung bab surah. Minggu lepas kita dah belajar surah. Kita dah tahu pengertian surah. Kita dah tahu tertib surah. Banyak ya, kita dah tahu bilangan surah. Tapi hari ni kita sambung dengan tajuk terakhir dalam bab ulum Quran, bab bidang surah juga maksud pengertian surah berkaitan dengan surah juga. Tapi ulum Quran tingkatan 3 habis ni, maka habis untuk ulum Quran. Baik, hari ini kita akan mengetahui bilangan perkataan dalam Al-Quran, bilangan huruf dalam Al-Quran, bilangan ayat dalam Al-Quran. Selalu kita dengar ya, kita belajar bilangan ayat dalam Al-Quran, ada 666 lah, ada 62, macam-macam pendapat. Tapi sengikut KKQ kita akan belajar pendapat-pendapat ulama yang berbeza. Tak semua sepakat mengatakan Al-Quran tu berapa bilangan huruf dia, berapa bilangan ayat dia. Ya. Okey, hari ini bersyukur kita sebab kita sama-sama akan belajar. Kita mulakan dengan bilangan perkataan dalam Al-Quran. Ada dua pendapat mengenai berapa jumlah perkataan dalam kitab Al-Quran. Ada dua pendapat sahaja, iaitu pendapat pertama Imam Ahmad Abu Bakar Ahmad bin Husin. Ingat, Imam Ahmad Abu Bakar Ahmad bin Husin. Apa katanya? Katanya bilangan perkataan ada 77439. 77439, artinya 77,439 perkataan dalam Al-Quran. Itu mengikut Imam Ahmad Abu Bakar Ahmad bin Husin. Pendapat kedua daripada Al-Fadlu bin Shazani. Al-Fadlu bin Shazani kata bilangan perkataan dalam Al-Quran ada 77437. Ya, kita kena ingat 77437. Kurang 2 daripada Imam Ahmad tadi. Yang di situ saya nak bagi petua. Nak ingat bilangan perkataan, kita ingat 774. Awal tu 774. Yang berbeza je di ujung saja. Imam Ahmad cakap 39. Yang Al-Fadlu Shazani cakap 37. Yang pertama tu kita ingat 774. Bilangan perkataan 774 awal. Kemudian 39 dan 37. Siapa kata 39? 39 Imam Ahmad Abu Bakar dan 37 dikatakan Al-Fadlu. Boleh ingat tak? Bilangan perkataan berapa tadi? Ingat apa? 77439. Siapa cakap tu? Imam Abu Bakar. Dan yang kedua, ingat juga 774 apa? 37. Siapa cakap? Al-Fadlu bin Shazani. Bagus. Baru kita dapat dua pendapat kat sini. Kita tengok pula yang lain. Baik, kita masuk pada bilangan huruf. Bilangan huruf dalam Al-Quran ni bermula dengan berapa huruf yang digunakan. Bukan maksud di sini huruf tu Al-Quran memang sama je. Alif, waw, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, za, ra tu sampai ya tu. Bukan maksud dia macam tu. Memang bilangan huruf, tapi bilangan huruf sini maksud dia ditulis huruf-huruf itu dalam Al-Quran berkali-kali menggunakan huruf-huruf hijaiyah tadi. Berapa kali diulang huruf-huruf tadi? Maka ada 3 pendapat kat sini. Dalam Al-Quran bermula dengan Al-Fatihah, dia orang kira sampai An-Nas, berapa huruf dalam Al-Quran. Okey, pendapat yang pertama Imam Ahmad Abu Bakar Ahmad bin Husin. Sama tadi masa perkataan pun dia bagi pendapat. Okey, bilangan huruf pendapat dia adalah 320,015. 320,015.
Banyak. 320,015. Pendapat yang kedua, Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair kata ada 321,000. Tadi 320,015. Abdullah bin Jubair kata 321,000. Dia lebih sikit. Dan pendapat yang ketiga, Salam Abu Muhammad bin Al-Hamani. Ingat, dia kata ada 34,740. Nampak ada 3 pendapat tu. Yang pertama dia kata 320,015 huruf. 320015. Abdullah bin Jubair kata ada 321,000. 321000. Dan Salam Abu Muhammad Al-Hamani cakap ada 340,740. Banyak. Itu bilangan huruf dalam Al-Quran. Itu sebab kita belajar kemahiran Quran ni, kita lebih sikit ilmu tentang Quran. Kalau pendapat orang, pendapat sekarang yang satu je terima. Tapi kita tak. Kita belajar pendapat-pendapat orang lain. Pendapat ada ramai ulama'. Okey. Dah kita belajar tadi bilangan perkataan, bilangan huruf. Baik, kita masuk pada bilangan ayat Al-Quran. Bilangan ayat Quran yang kita tahu, bilangan ayat Quran tu maksud dia ayat-ayat yang dalam Quran tu bermula, contoh dia lengkap ya. Bila hujung ayat tu dia ada nombor lain. Tu satu ayat dikira. Lepas tu kemudian ada lagi kan. Di situ kita tengok pendapat dia ada 6 pendapat. Contoh ayat Alhamdulillahirabbilalamin. Satu ayat. Dia lengkap. Kita tengok pendapat yang pertama iaitu Madani Akhir. Madani Akhir, siapa dia ahli Madani Akhir ni? Madani Akhir iaitu yang diriwayatkan oleh Nafi' daripada 2 orang gurunya, iaitu Yazid dan juga Syaibah. Ya. Ini adalah diriwayatkan oleh Nafi'. Dia kata ada 6214. Okey, nanti tulis kat catat saya. Madani Akhir adalah yang diriwayatkan oleh Nafi'. Dia ambil daripada 2 orang gurunya iaitu Yazid dan juga Syaibah. Kemudian dia kata ada 6214. Kita tengok Madani awal. Madani awal ni pula yang diriwayatkan oleh Ismail bin Ja'far daripada Yazid dan juga Syaibah juga, dengan perantaraan Sulaiman bin Jammaz. Okey, ini pendapat Madani awal. Dia kata 6217. Madani akhir, ingat Madani akhir 6214, Madani awal 6217. Ahli Mekah. Ahli Mekah ataupun dipanggil Al-Maki. Ahli Mekah kata ada 6220. 6220. Kemudian ahli Syam kata ada 6226. 6226. Ahli Basrah kata ada 6235. Dan ahli Kufah kata ada 6236. Kat sini Ustazah nak tunjuk bilangan ayat semuanya bermula daripada 62, arti 6200. 6200. Ingat 62. Di sini dah disusun ya, saya susun supaya meningkat. Yang penting kamu ingat, kalau perkataan tadi Ustazah suruh ingat 774. Huruf bermula dengan 3,000. 300,000. 333 itulah. Bilangan ayat pula ingat huruf bermula dia 62. Kemudian barulah kamu ambil di ujung. Okey, Madani akhir ujung dia 14. Jadi 6214. Madani awal hujung dia 17. Ambil 62 17. 14 17. Ingat macam itulah 1417. 14 17. Kemudian ahli Mekah 20. Dia makin menaik. 14 17 20 26 35 36. Usaha ringkaskan.
Kita tengok Madani akhir 14, Madani awal 17, Ahli Mekah 20, Ahli Syam 26, Ahli Basrah 35, Ahli Kufah 36. Sambung semula Madani akhir 6214, Madani awal 6217, Ahli Mekah 6220, Ahli Syam 6226, Ahli Basrah 6235, Ahli Kufah 6236. Ingat dia punya turutan. Madani akhir, Madani awal, Ahli Mekah, Ahli Syam, Ahli Basrah, Ahli Kufah. Ringkaskan pula Madani akhir ditambah A. Ahli akhir, A awal, M Mekah, Syam, AMS BK 14, 17, 20, 26, 35, 36, E14, E17, M20, S26, B35, K36. Cuba hafal ataupun cuba buat sendiri hafaz tu. E14, E17, M20, S26, B35, K36. Bukan maksud dia 14 tu bilangan 13. Kan Ustazah dah cakap tadi, awal dia 62. Okey, nanti ingat ya. Buatlah sendiri macam mana boleh ingat. Madani akhir 6214. Bagi Ustazah senang dia, mulakan dengan 62, kemudian ningkatkan dia 14, 17, 20, 26, 35, 36. Ingatlah. Tentu kita tertanya-tanya kan, kenapa berlaku perbezaan huruf, perbezaan perkataan, perbezaan ayat. Kita tengok. Sebab utamanya adalah bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berhenti pada satu-satu ayat yang dibacanya untuk memberitahu kepada sahabat bahawa ayat tersebut merupakan penghujung ayat. Ataupun kadang-kadang Rasulullah berhentikan bacaan dia seketika untuk menerangkan apa maksud ayat-ayat tersebut. Jadi di situ apabila mereka mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menyambung ayat berikutnya bagi menyempurnakan makna, tetapi sebahagian sahabat menyangka tempat Nabi Muhammad berhenti tadi tu bukanlah penghujung ayat. Sedangkan sebahagian yang lain menganggap sebaliknya dan ayat berikutnya ni tadi adalah ayat baru. Maksud kat situ, bila Rasulullah sambung balik ayat, ada sahabat yang katakan bahawa Rasulullah akan buat ayat yang lengkapkan. Dia berhenti macam saya kata tadilah, dia sambung. Jadi ada sahabat yang katakan masih belum lengkap ayat dia bila dia berhenti ujung tadi. Dia cerita, kemudian dia baca balik. Ada sahabat yang kata belum lengkap, jadi dia berhenti ujung tu adalah baru satu. Ada pendapat yang kata tadi, bila Nabi Muhammad cerita-cerita, dia berhenti dah satu ayat. Bila dia sambung balik, maka satu ayat yang lain. Itulah pendapat. Itu sahabat fahamkan macam tu. Bila itu berlakulah percanggahan. Berlakulah perselisihan dari segi tu. Apapun dia tidak merosakkan Al-Quran. Berapa pembilangan dia, itu adalah pendapat ulama. Jangan kita jadikan sebab pula kita tak nak baca Quran, tak nak ikut Quran. Apapun Al-Quran adalah sempurna. Itu saja khilaf ya. Khilaf tentang bilangan ayat, bilangan perkataan, bilangan huruf. Okey, hari ni kita dah belajar bilangan perkataan dalam Quran, bilangan huruf dalam Al-Quran, bilangan ayat dalam Al-Quran dan sebab berlakunya perbezaan pendapat tadi. Okey, Ustazah harap semua dah ingat, semua faham. Tak faham tanya Ustazah balik ya. Study betul-betul. Tengok kalau tak faham, ulang balik tengok dalam apa yang Ustazah ajar ni. Apa Ustazah cakap tu, ulang balik. Kemudian Ustazah minta buat nota macam biasa dan hantar pada Ustazah. Yang mana tak faham, boleh boleh mesej pada Ustazah balik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bidang lain pada minggu depan.